Seorang lelaki yang kuat berkumpul, buat satu tim, pada malam tu bunuh Nabi. Jadi mereka ni berkeliling rumah Nabi SAW. Cuba bayangkan kalau ni rumah Nabi, keliling. Dan pada hari itu Nabi SAW waktu zuhur tu dia dah keluar. Cuma dia pesan pada Sayyidina Ali, malam ni kamu tidur tempat aku. Jadi Nabi SAW kalau ikut hadis yang sahih, Nabi ni hijrah waktu zuhur. Ni hebat lagi ni, waktu zuhur. Kalau orang cari kita agak-agak kita keluar waktu zuhur ke? Kan? Kalau cuma satu taman ni cari, kita keluar waktu zuhur. Keluar waktu zuhur kan nampak kat situ tu. Kita keluar ke apa? Pukul 3 ke, pukul 2 kan. Masa tu kita keluar. Tapi Nabi SAW ni keluar waktu zuhur. Ni Nabi SAW ni dari segi masa, pemilihan masa tu kita lihat dia ni seorang yang berani, tak takut. Kita tak ada begitulah. Dan kita lihat bagaimana mukjizat Nabi SAW ni juga, ya, apabila anak-anak muda ni kepung rumah Nabi ni, apabila dia masuk tu, dia nak tikam tu, nak bunuh tu, dia tengok Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu pun mukjizat pada Nabi SAW. Baik, sebelum pada tu, kalau ikut dalam satu sirah yang lain, ialah Nabi SAW ni dikepung. Nabi SAW ada setengah, kalau riwayat Ibn Hisham tu dia kata Nabi SAW, Ibn Ishaq, Nabi ni hijrah waktu malam. Jadi pembesar anak-anak muda ni kepung rumah Nabi SAW, Nabi pun keluar. Dari segi logik akal kita, kalau rumah kita ni dikepung, kita keluar tu sepatutnya boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kecuali kita ni jadi apa? Kita jadi halimunan, kan? Kita keluar tu orang tak nampak. Tu ini pengaruh cerita-cerita, kan. Tapi Nabi SAW kalau ikut dalam sejarahnya, Nabi SAW dia ambil pasir, dia lempar. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Dan kami jadikan di antara mereka dinding, dan kami tutup mereka hingga mereka tidak dapat melihat. Jadi sebab itulah apabila budak-budak tu, apabila dia tengah jaga Nabi SAW tu, Nabi keluar, Nabi lempar pasir, lepas tu mereka ni jadi mengantuk dan tertidur. Dan apabila bangkit esok kan, dia tengok ada pasir atas dia punya serban, kan, Arab punya serban juga, kan. Apa dia atas kepala aku ada pasir ni. Cepat-cepat masuk tengok nak bunuh tu, rupanya Sayyidina Ali. Ini mukjizat bagaimana Allah Taala ni tolong Nabi SAW. Jadi ini disebut bahawa mukjizat ini juga menunjukkan Nabi SAW ni sebagai Nabi. Dan yang kedua ialah Allah Ta'ala ni tidak tinggal Nabi. Allah Ta'ala ni tak tinggal Nabi. Ini nak tunjukkan kuasa Allah Ta'ala ni. Nabi SAW tu pesuruh Allah. Kalau kita tengok dari segi awal sejarah Nabi SAW ni penuh dengan penderitaan, penuh dengan penganiayaan, kezaliman yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai tahap nak bunuh. Tetapi nak tunjuk apa? Allah Ta'ala bagi semua tu sebagai ujian pada Nabi SAW. Ujian sampai apa? Sampai tahap dibunuh. Sampai tahap dibunuh. Bayangkan kita duduk rumah ni, dikeliling oleh orang nak bunuh kita. Macam mana? Tapi Nabi SAW ni tetap dengan dakwah Islam tu. Dan kita dapat mengecapi Islam ni sebab Nabi SAW. Nak tunjuk Nabi SAW ni berani. Terlalu berani. Dan Allah Ta'ala tidak mensia-siakan orang yang tolong agama dia, sebagaimana Allah Ta'ala tolong Nabi SAW. Jadi benda tu kita kena pegang dalam diri kita tu, bahawa kalau kita ni tolong agama Allah Ta'ala, Allah tidak akan sia-siakan orang yang tolong agama dia. Ini kena pegang. Bila ada datang ujian tu, kita ingat bahawa ini ujian daripada Allah Ta'ala. Kena kuat. Sebagaimana Nabi SAW kuat, kita pun perlu kuat. Baik. Seterusnya kita tengok pengajaran daripada kisah Nabi SAW. Inilah sambutan apabila Nabi SAW nak hampir ke Madinah. Nabi SAW masuk Quba, kemudian dari Quba pergi ke Madinah. Kalau biasa kita pergi umrah kan, pergi umrah ada lawatan ke Masjid Quba. Dan Nabi SAW ni dia ada sunnah dia ialah dia jalan ke Masjid Quba. Dan kita boleh berjalan kaki je sebenarnya, dekat je. Tapi bila lawatan ni naik bas, kita pun naik bas juga, kan. Cuma ada sunnah Nabi SAW yang demikian. Dan apabila Nabi SAW ada Quba nak pergi ke Madinah ni, penduduk Madinah ni gembira. Maknanya Nabi SAW ni akan hadir. Jadi mereka ni tertunggu-tunggu kehadiran Nabi SAW.
Zaman dulu dia tidak ada WhatsApp apa ni, kan? Dia tidak ada TV, tak ada handphone ni. Jadi dia tahu Nabi SAW akan hadir ke Madinah. Jadi setiap hari pagi, siang, malam tengok Nabi hadir ke tak hadir. Jadi apabila pagi keluar tengok. Ada setengah yang naik pohon tamar dan sebagainya, naik atas tembok-tembok tinggi tengok ada tak Nabi SAW nak datang. Nak tunjuk apa? Nak tunjuknya gembiranya hadir Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok sini, mereka tunggu Nabi SAW ni daripada pagi sampai ke malam. Malam barulah balik. Kemudian apabila tibanya Nabi SAW ke Madinah, mereka pun nyanyilah qasidah, nasyid dan sebagainya. Ini yang masyhur di kalangan kita ni, tala'al badru alaina tu. Tala'al badru alaina tu, kalau ikut setengah riwayat dia kata dinyanyi, dialunkan oleh penduduk Madinah bila Nabi SAW masuk ke Madinah. Tu tala'al badru alaina tu. Tetapi kalau ikut dari segi riwayat yang sahih, tala'al badru alaina ni sebenarnya bukan masa tu, masa dalam peperangan lain. Tak apalah. Tapi kalau kita nak guna pun tidak ada masalah, sebab dia tidak ada maksud-maksud ataupun erti tala'al badru tu yang menyeleweng. Biasa kita guna dalam Maulud Nabi, kita panggil selawat. Tapi sebenarnya itu tala'al badru alaina. Cuma selawat ni yang mana? Yang tengah-tengah tu kan, kita dah ulang tu. Itu lah selawatnya. Tala'al badru tu qasidah sebenarnya. Baik. Kemudian apabila Nabi SAW masuk ke Madinah, Nabi SAW tanya kepada penduduk Madinah, antaranya wanita-wanita Bani Najjar yang mengalunkan nasyid dan lagu menyambut kedatangan baginda. Nabi kata, apakah kamu kasih pada aku? Penduduk ahli wanita itu kata, demi Tuhan, sesungguhnya hatiku kasih kepada kamu sekalian. Bukan. Nabi kata, apakah kamu kasihkan pada aku? Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya hati aku kasih pada kamu sekalian. Ini nak menunjukkan apa dalam pengarang ni, Syekh Buti rahimahullahu ta'ala ni disebut, ini menunjukkan kepada kita bahawa kita perlu kasih pada Nabi SAW. Dalam setiap amalan dan setiap tindakan kita, apabila kita beragama ni, kita buat sesuatu amal ibadat ni, kita perlu bertindak dengan sebab kasih pada Nabi SAW. Maksud apabila kita buat sesuatu tu sebab apa? Sebab kita kasih pada Nabi SAW. Bukan bermaksud apabila kita buat sesuatu tu sebab Nabi suruh kita. Satu lagi, sebab apa? Nabi suka ni, Nabi suka buat benda ni. Jadi apabila kita buat tu, satu perintah Allah Ta'ala, perintah Nabi. Satu lagi sebab apa? Nabi suka buat. Dia rasa lain. Rasa lain. Macam contoh solat. Solat kan wajib. Kenapa solat wajib? Dia pun solat. Orang lain pun solat juga. Tetapi orang lain solat dia rasa syok. Dia rasa suka solat. Dia rasa suka solat. Bukan sebab aircon apa kan. Bukan sebab pemadani kan. Memang sedap, ustaz dia kata dah kapet baru tu tenggelam lah. Aircon sejuk kan. Dulu tak sejuk kan. Memang sedap dah solat. Bukan sebab tu. Jadi orang ni apabila dia solat, sama ada di tempat yang ada aircon ke, tak ada kapet, yang ada kapet ke, ataupun tempat yang kapet biasa pun, dia suka. Sebab apa? Dia tahu dia ni membuat satu amal ibadat yang dia berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Dan benda ni Nabi SAW suka. Contoh, Nabi SAW suka solat malam. Jadi dia bangun sebab dapat pahala yang besar. Dan dia buat kenapa? Sebab Nabi SAW suka solat ni. Jadi aku pun suka melakukan apa yang Nabi SAW suka. Itu dia. Jadi apabila orang tu dia letak perasaan kasih kepada Nabi SAW tu, amalan dia buat tu, dia tidak akan rasa berat. Dia tidak akan rasa berat. Sebab itulah kalau kita kan, kalau kita ni bukan ahli ibadat pun. Tapi kalau contoh waktu Ramadan kan, orang duk baca Al-Quran, kita pun baca. Jadi apabila kita baca tu lama-lama tu, dia jadi kadang-kadang kita rasa jadi suka. Sebab apa? Kita dah minat. Tapi kalau kita tak minat dengan sesuatu tu, kita akan baca buat leweh-leweh. Sebab itulah apabila orang ni, apabila Ramadan tu dah tinggal, dia masih teruskan lagi amalan-amalan yang ada semasa Ramadan. Sebab dia buat tu bukan sebab Ramadan, sebab dia kasih dengan amalan tu, sebab Nabi SAW buat amalan tersebut. Jadi kena ada benda tu tuan-tuan dalam diri kita ni.
Andai kata tidak ada, pengarang dia kata, andai kata tidak ada perasaan tersebut, kita tidak akan ada keinginan untuk melakukan amalan-amalan ibadat yang lain. Sebab amalan kasih pada Nabi SAW itulah menyebabkan kita ni teruja nak buat benda-benda yang lain. Baik. Selain pada itu dia kata, dalam ni Syekh Buti disebut, dia kata sesatnya golongan yang menganggap bahawa mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berpandu pada ajaran baginda sahaja, tanpa perlu disertai suatu perasaan pun. Maksudnya sebab apa? Nabi SAW puasa sunat. Puasa sunat. Sebab apa? Nabi puasa sunat. Dia tak rasa apa-apa pun. Sepatutnya apabila dia puasa sunat hari Isnin Khamis tu, dia rasa sebab Nabi SAW puasa ni. Dia boleh berasai tu, macam mengingat masuk dalam jiwa dia. Jadi apabila orang buat demikian tu, dia perasaan dia berbeza. Itu dia. Berbanding hanya buat semata-mata saja. Jadi ini tak pastilah Syekh Buti ni dia apa? Dia kata kepada golongan mana, wallahu a'lam. Tapi nak katanya apabila kita lakukan ibadat tu, kita kena letak ada kecintaan kita bahawa Nabi SAW buat benda ni. Jadi bila Nabi SAW buat benda tersebut, kita kasih apa yang Nabi SAW buat. Dan dalam ni juga Syekh Buti ni sebut bahawa Nabi SAW ajar pada kita bahawa kasih kepada Nabi dan Allah Ta'ala ni perlu lebih daripada segala-galanya. Ini kewajipan kita ni. Ini pun sukar juga ni. Memang kita kata kita kasih Nabi, kasih kepada Nabi. Tetapi kalau datangnya ujian, tak ada kasih dah tu. Contoh kasih apa? Kasih contoh kalau perintah Allah Ta'ala suruh buat hal benda ni. Bila buat demikian ni, kena contoh pakai tutup auratnya. Tutup aurat. Jadi apabila kita kata tutup aurat, tapi kita ni muda lagi kata kalau tutup ni tak nampak lah rambut kita yang cantik ni, rambut yang color-color ni. Jadi itu kasih di mana? Tak ada kasih dah tu. Begitu juga dengan dalam kehidupan kita. Bila Allah Ta'ala sepatutnya kita ikut perintah Allah dan Rasul, adakah kita ikut perintah Allah dan Rasul? Kalau kita ikut perintah Allah dan Rasul, itu menunjukkan kita kasih pada Allah Ta'ala. Kalau kita ni lengah-lengah, leweh-leweh dengan perintah Allah dan Rasulnya, ini bukan kasih pada Allah Ta'ala ni. Ini kasih hanya pada mulut sahaja. Jadi sebab itulah dalam kehidupan kita ni, kita kena sentiasa pertingkatkan kita kasih pada Allah Ta'ala ni dengan melakukan segala suruhan dia. Kita kena pertingkatkan ni. Kita bandingkan kita ni dengan sebelum ni macam mana. Kena tambah sikit. Jangan kita hanya daripada dulu 10 tahun dulu sama dengan 10 tahun sekarang. Kalau 10 tahun dulu begitu, 10 tahun lepas tu pun sama, 10 tahun akan datang pun sama. Itu peningkatan diri. Kalau orang biasa tengok, kalau nak tengok orang tu bagaimana akan berjaya akan datang ni, tengok 10 tahun dulu macam mana. Adakah sama? Kalau sama, memang sama. Jadi nak berubah tu dia kena tengok ada perubahan. Terutamanya dalam bab kasih pada Nabi SAW ni, ialah kita perlu letakkan kecintaan pada Nabi SAW. Baik, kemudian pengajaran yang lain bagaimana disebut tentang persinggahan Nabi SAW ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Apabila Nabi SAW duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni, Nabi singgah dulu rumah dia tu. Nabi SAW diberi makan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi SAW makan. Pada ketika tu Nabi SAW makan habis. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ni tak makan sebab habis dah makan tu. Lepas tu baru Nabi SAW tahu bahawa keluarga Abu Ayyub ni dia tunggu apa yang Nabi SAW makan. Orang kata bekas lah, sisa lah. Kan? Tapi sisa ni bukan sisa biasa-biasa, sisa daripada Nabi SAW. Jadi sebab itu Abu Ayyub Ansari ni dia mengambil berkat daripada Nabi SAW ni, dia makan makanan yang dikembalikan oleh Nabi SAW. Sebab itu adalah keberkatan. Jadi makan tu dimakan oleh Nabi SAW, kemudian berkat itu diambil oleh sahabat-sahabat yang lain. Ini kalau kita tengok dalam kisah Nabi SAW ni, dia mengajar kita tentang keberkatan, ataupun dalam istilah dia panggil tabarruk, iaitu mengambil berkat atas peninggalan Nabi SAW. Contoh dia, Nabi SAW ini disebut dalam hadis Sahih Bukhari,
dalam bab pakaian, tajuk perihal uban. Ummu Salamah ni isteri Nabi SAW telah menyimpan beberapa helai rambut baginda dalam botol atau sebagainya. Sekiranya salah seorang kena sakit mata atau sakit, mereka akan dikirimkan sebekas air kepada Ummu Salamah, yang kemudian beliau memasukkan helai rambut tadi ke dalam air yang dikirim. Kemudian mereka minum air itu dengan harapan akan sembuh dan berkat. Ini hadis dan hadis sahih ni. Hadis sahih dan dilakukan oleh siapa? Isteri Nabi SAW, Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ni dia ada simpan rambut Nabi ni. Rambut Nabi disimpan dalam botol. Disimpan dalam botol. Apabila ada orang sakit, dia akan ambil rambut Nabi tu, dia letak dalam air. Lepas tu air tu diminum oleh orang tersebut. Sebab apa? Untuk keberkatan, demi keberkatan rambut Nabi SAW. Jadi benda tu berlaku walaupun kita rasa pelik je. Dan benda ni, keberkatan ni Nabi SAW saja. Jangan kita buat pula. Kan? Tentang kita ni orang kata apa, ustaz ke, kita cabut kan rambut nak letak dalam ni. Kalau anak-anak demam ke apa, celup rambut kita tu. Agak-agak demam ke, makin demam ke makin sembuh. Makin demam rasa ke. Kan? Sebab ini keberkatan Nabi SAW ni. Kalau tuan-tuan ingat kisah Nabi SAW ni, rambut dia ni, Nabi SAW dia pernah berbekam, ataupun darah Nabi SAW tu, darah keluar dari Nabi SAW dah jatuh ke bumi. Sebelum sempat sahabat ambil darah Nabi SAW tu, bumi dah telan. Macam mana kita fikir bumi bertelan? Tapi itu berlaku dalam hadis. Nak tunjuk apa? Bumi yang kita nampak tak bernyawa ni, benda yang jamat ni, benda tak hidup ni, pun berebut hasil daripada Nabi SAW, keberkatan tu, darah Nabi SAW tu. Nabi SAW ni apabila dia tahallul, rambut dia separuh, dia panggil dulu Abu Talhah Al-Ansari. Mana Abu Talhah Al-Ansari? Mari sini, ni rambut aku. Mata yang lain tu dia bagi pada sahabat-sahabat dia. Nak kata apa? Sahabat ni memang dia bertabarruk dengan daripada asar Nabi SAW, benda-benda daripada Nabi SAW. Yang ini berlaku. Mungkin kita rasa pelik, tapi ini berlaku. Tapi benda ni kalau untuk orang awam ni, kita ni tak berlaku lah. Kemudian kita tengok lagi bagaimana sahabat ni dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih, keharuman peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia baik dengan keluarga Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia ada isteri namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu baring dan tidur di rumah mereka, sama ada di rumah ataupun di luar rumah. Jadi pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditidur satu tempat tidur tu. Kemudian Ummu Sulaim, iaitu isteri Nabi sallallahu, isteri Abu Talhah Ansari datang. Dia tengok badan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpeluh. Kemudian dia ambil sekeping kulit, dia membiarkan peluh Nabi meleleh ke atasnya, dan mengambil sesuatu daripada peti simpanannya untuk mengesat peluh yang mengalir itu, dan kemudian diperah masuk ke dalam botol. Nabi SAW sedang baring berpeluh. Jadi Ummu Sulaim ni dia nampak demikian, dia pun ambil kulit yang daripada peluh tu, dia ambil, dia letakkan di dalam botol. Bila Nabi SAW tersedar, dia kata, apa yang kamu buat ni Ummu Sulaim? Dia kata, wahai Rasulullah, aku berharap untuk mendapat berkat untuk anak cucu kami. Nabi SAW kata, benar apa yang kamu lakukan. Ini peluh. Maknanya peluh Nabi SAW ni dia terkenal dengan harum. Harum. Dia tak macam kita peluh. Peluh orang biasa ni dia tak bau harum. Dia bau hapak. Jadi kalau orang biasa ni, peluh tu tak adalah orang nak buat keberkatan ke, tak ada. Tapi Nabi SAW ni berbeza, sebab dia seorang manusia yang agung. Jadi itulah yang kita sebut sebagai tabarruk. Begitu juga yang terdapat dalam kedua kitab hadis mengenai para sahabat yang sering mengambil baki air wuduk. Baki air wuduk, air sembahyang baginda yang tidak habis untuk membawa berkat. Jadi kalau dulu ni apabila dia nak wuduk, Nabi SAW wuduk, dia ada sedia bekas. Dia seluk tu, dia buat apa je kan, sikit je itu, dia seluk. Bila yang lebih tu, sahabat-sahabat akan ambil. Begitu juga bekas-bekas lain seperti pakaian dan cawan baginda. Ini menunjukkan apa? Mengambil tabarruk dengan peninggalan Nabi SAW ni, zaman sahabat pun buat. Zaman sahabat buat. Jadi zaman sekarang pun boleh buat.
Cuma kena berhati-hati. Benda ni pernah saya sebut. Kadang-kadang setengah zaman sekarang ni dia kata apa, ada rambut. Kan, ni rambut pada Nabi SAW. Kalau benda tu daripada betul daripada Nabi SAW boleh. Tapi kalau rambut tak tahu mana hala, kan, tak tahu dia pun sejarah dia tu, tak tahu betul ke tak betul, wallahu a'lam. Jadi ni kena hati-hati. Sebab zaman sekarang ni manusia ni dia tidak rasa bersalah nak menipu dengan agama. Zaman dulu orang nak tipu agama ni takut. Tipu agama ni berdosa, masuk neraka. Tapi zaman sekarang ni nak tipu dengan agama ni yang paling senang. Contoh, pergi jemput pengusi, kata saya ni daripada Pakistan, dia kata nak buat mahat tahfiz. Kan, buat mahat tahfiz. AJK pun tengok, oh hebat, dia kata kita buat. Dia pun tunjuklah gambar-gambar tu. Jadi bagi tahulah jemaah-jemaah sekalian, kita ada wakil daripada Pakistan ni, dia nak ambil jemaah dia mahat tahfiz dan sebagainya. Tu jemaah pun baguslah ni. Orang kata apa, sedekah jariah, bagi duit banyak. Kan, tak lama kemudian tahu bahawa dia nak menipu rupanya. Rupanya sindiket rupanya. Kan banyak berlaku tu. Banyak berlaku. Jadi kalau kita terfikir macam mana dia boleh menipu, kan begitu. Sebab zaman sekarang ni dengan agama ni orang mudah percaya. Terutama kalau macam daripada Pakistan kan. Pakistan ni biasa orang Pakistan kan, dia jenis janggut tebal. Kita nak ada janggut pun payah kan. Dia janggut tebal. Janggut tegal, pakai kopiah sikit. Cakap alhamdulillah, subhanallah, jalan kan. Jadi itu kena berhati-hati apabila orang datang daripada luar ni, terutama daripada negara luar ni, kena hati-hati. Supaya kita tak termakan dengan janji palsu ni. Kita derma tu untuk kebaikan, tapi dia ambil duit kita tu untuk benda yang buruk lah. Rugi. Sebab itulah kalau ikut dari segi SOP prosedur derma ni, kalau orang luar je nak datang minta derma ni, dia kena ada cop majlis agama. Dia kena ada cop. Dia tak boleh datang jumpa mengusi, saya ni dikian. Kalau pengusi nak percaya kan. Sebab itulah tuan-tuan tengok bagaimana yang sebelum PKP kan, duk tersebar viral macam mana orang Rohingya, budak-budak Rohingya ni minta sedekah. Tapi bila suruh baca Fatihah pun tak boleh baca. Fatihah pun dia tak tahu apa. Kan. Bila orang tu tanya berapa rakaat maghrib? Dia kata 5. 5. Sedap dia jawab 5. Yakin tu. Islam ke tak? Islam. Maghrib 5. Kita tahu ni penipu lah ni. Anak kita pun tahu 3, dia kata 5. Jadi sebab itulah kena hati-hati. Dan Syekh Buti ni dia kata, oleh sebab demikianlah dia kata kita boleh nak guna ambil keberkatan ni. Maksudnya di sini dia masuk bab tawassul. Ni bab tawassul ni. Tawassul ni maksudnya kalau kita contoh dia bab khilaf benda tawassul ni. Bab tawassul ni orang boleh bergaduh. Boleh pecah masyarakat. Cuma bab tawassul ni ada satu pendapat kata boleh, ada satu pendapat kata tak boleh. Dua tu. Cuma kebanyakan di Malaysia ni ulama'nya kata boleh. Begitu dengan Syekh Buti ni. Sebab dia kata apa? Pada zaman sahabat dia orang guna ambil tabarruk, ambil keberkatan dengan Nabi SAW itu daripada peluh dia, daripada bekas minuman dia, daripada darah dia, daripada rambut dia. Oleh yang demikian dia kata, kalau kita nak ambil tabarruk keberkatan ni dengan kedudukan Nabi SAW, kedudukan Nabi sebagai Rasul, itu lebih lagi dia kata. Sebab kedudukan Nabi SAW ni lebih besar daripada rambut tu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Taala kata tidaklah aku utuskan kamu Muhammad ni melainkan rahmatan. Rahmat kepada seluruh alamnya. Rahmat. Kedudukan Nabi SAW ni bukan rambut je, kedudukan dia sendiri. Sebab itulah apabila kalau kita ada doa-doa ni, kadang-kadang kita akan sebut Allahumma bihaqqin nabi. Allahumma jahin Nabi. Ya Allah dengan berkat Nabi. Ya Allah dengan kedudukan Nabi. Jadi ikut Syekh Buti ni boleh. Kenapa tak bolehnya? Kalau dengan Nabi tu boleh ambil rambut, boleh berkat, dengan puluhmu boleh, apatah lagi ni lebih besar kedudukan Nabi. Ini pandangan dia. Pandangan dia ni pun banyak digunakan di Malaysia ni. Kalau tuan-tuan berhati apabila solat Jumaat kan ada khutbah. Khutbah Jumaat ada berapa? Ada satu ke dua? Sudah. Satu ke dua khutbah?
Satu Ustaz. Satu sebab apa? Bila assalamualaikum ittaqullah pun tidur terus kan. Tidur terus kan. Bila bangun-bangun Allah maghfir lil muslimin wal muslimat bangun kan. Satu tak pernah ada dua Ustaz. Memang sebab dia tidur kan. Khutbah ada dua. Kalau tuan-tuan ingat ada dua, yang kedua tu ada doa tu. Saya ingat Allahumma tawassal bi apa tu dia punya ayat tu banyak, kami bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Ini maksudnya. Maksudnya kita ni minta doa ni bertawassul dengan ambil keberkatan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tu dia kata dia tak boleh ke, dia tak nak, itu pandangan dia lah. Pandangan kita boleh. Tidak ada masalah. Tak guna nak bergaduh benda-benda macam ni. Baik. Habis dah tu. Bab buku hijau ni habis. Kita isyak ke apa? Okey. Sudah. Ya. Tak pasti dia simpan ke tak? Tak pasti. Cuma semua Nabi SAW tu kalau ikut dari segi hadis tu, memang Nabi dia separuh tu dia bagi ke Abu Talha Ansari, separuh lagi dia bagi ke sahabat pun kongsi-kongsi. Cuma yang biasanya orang kata apabila Empire Osmaniyah tu dia ada simpan rambut-rambut tu. Dan rambut tu hidup tu. Cuma yang zaman sekarang ni ada yang kita boleh kata dia ada sanad tu. Daripada orang sekian. Ni rambut Nabi. Okeylah. Tapi kalau yang ni betul ke rambut Nabi? Takut kena tipu je. Jadi kena hati-hati benda tu. Sebab kita boleh menyamar. Kita buat satu program majlis tabarruk dengan rambut Nabi. Kita panggil orang yang janggut panjang sikit. Ambil yang janggut panjang. Orang Melayu kita ni kalau tengok janggut panjang serban besar sikit, memang alim ulama kan, A+, kan. Kita buat memang nangis orang. Rupa-rupanya menipu. Ada seorang tu Arab, apa nama lupa dah. Tak ingat. Dia di Seremban, tak ingat nama dia, lupa dah. Bau Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Isytihar, ajaran dia sesat. Tapi nak kata kemunculan pada peringkat awal ni, dia pakai serban besar, janggut berpanjang, tak ingat dia orang mana. Apabila kan zaman dulu banyak buat program cinta Rasul kat dataran Merdeka ke apa, dia ada atas pentas. Dia harap, dia bukan jemputan. Tetapi apabila ada majlis, dia datang ke depan. Jadi orang kita ni tengok Arab, Pak Syekh ni, angkat letak atas, duduk atas. Jadi semenjak pada tu program-program besar mesti ada. Cuma masa dulu saya pun heran juga, macam mana dia semayang. Sebab dia Arab, dia pakai serban dia besar macam ni. Dia punya serban ni ke sini. Kalau sujud macam mana? Sini. Kalau macam ni boleh lagi sujud ni. Kalau sini macam mana? Kalau ada setengah dia Arab kan, dia serban dia besar juga macam ni. Kalau macam ni dia boleh sujud lagi. Tapi yang ni sini. Ni. Macam mana nak sujud tu? Tu pelik lah. Sekarang ni isytihar, sesat. Tapi dia ada dalam Facebook ni, geng-geng dia masih kata dia ni hebat, wali dan sebagainya. Dulu tak ada doktor, sekarang ada doktor dah. Dulu tak ada profesor, tiba-tiba ada profesor. Ni Arab ada, boleh bercakap Melayu macam kita. Bahasa Melayu ni mudah je. Tu orang kita, jangan kita tertipu dengan orang-orang luar. Kalau orang tua pastikan dia ada pengasahan. Kalau orang kita nak mengajar kuliah ke apa, pastikan ada tauliah supaya kita ni tidak terkena dengan benda-benda yang sesat. Rugi kita duduk dengar bertahun-tahun lah sesat rupanya. Allahu akbar. Kan? Salah kita juga. Insya-Allah itulah yang lebih kurang tuan-tuan. Ikut SOP ni kena berhenti sebelum isyak. Salah tak berhenti. Jadi insya-Allah kita sambung lain kali kita masuk buku kuning. Jadi tuan-tuan ni dah habis dah buku hijau. Kalau silat ni maknanya tali pinggang hijau. Kan? Lepas ni kita masuk tali pinggang kuning pula. Kan? Insya-Allah kita akan masuk. Baik, jadi tali pinggang kuning ni dia start cerita Nabi SAW berada di Madinah. Jadi cerita dia berbeza. Apabila Madinah ni cerita dia lebih pada pentadbiran, lebih besar berbanding dengan yang buku hijau ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأكننا بفضلك عن من سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.